yang Islam ke, yang bukan Islam ke, apabila masuk tahun baru, terdorong dalam hati untuk membuat azam yang baru. Azam yang baru. Kenapa? Kerana secara semula jadi manusia ini melihat perubahan tahun itu sebagai satu titik tolak untuk dia meningkatkan dirinya, satu permulaan yang baru untuk dia. Kerana itu kita lihat orang bangsa Cina apabila nak masuk Chinese New Year, mereka kemas dan bersih. Mereka kata spring cleaning. Kenapa spring cleaning? Kenapa nak bersihkan bila nak masuk Chinese New Year? Kerana perubahan yang baru, tahun yang baru, perubahan yang baru kepada yang lebih baik lagi. Jadi itu yang ada dalam diri manusia secara semula jadi. Kerana itu apabila masuk tahun baru, tak kira tahun baru Masihi ke ataupun tahun baru Hijrah ke, kita perlu ada dalam diri kita sebuah azam untuk meningkatkan diri kita lagi kepada yang lebih baik, tahap yang lebih baik. Malah kalau orang kata Rasulullah SAW tak buat pun macam gini, Rasulullah SAW tak sambut pun tahun baru, dah tak sambut tahun baru, Rasulullah tak ada pun kata yang ni azam tahun baru lah, New Year resolution lah, ni semua ciptaan manusia, ni semua tak ada dalam Islam. Memang betul Rasulullah SAW tak buat, tak sambut tahun baru. Rasulullah SAW tak sambut tahun baru. Rasulullah SAW tak kata ada New Year resolution. Tak ada pun dalam hadis Rasulullah SAW suruh kita apa? Suruh kita tanam azam baru pada tahun yang baru. Tak kiralah tahun baru Hijrah ke, tahun baru Masihi ke, tak ada. Rasulullah tak buat sedemikian. Jadi kenapa kita buat? Sebabnya ialah Rasulullah SAW bukan pada tahun baru yang Rasulullah SAW buat azam yang baru, tetapi setiap hari Rasulullah SAW galakkan kita supaya tanamkan azam yang baru. Jangan tunggu awal tahun. Jangan tunggu awal tahun baru nak buat azam yang baru. Tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap masa. Jangan tunggu awal pagi baru nak buat azam baru, ataupun malam baru azam baru, besok aku nak buat begini-gini. Tak ada. Tiap-tiap kali perlu ada azam baru. Dia tidak tentu masa. Tak perlu sambut tahun baru Hijrah ke tahun baru Masihi untuk tanamkan azam yang baru. Maka untuk mempunyai azam dan juga semangat ataupun mempunyai keinginan untuk merubah diri, ini satu perkara yang memang ada dalam Islam. Sama ada kita buat pada awal tahun ke, akhir tahun ke, awal minggu ke, akhir minggu ke, awal hari ke, akhir hari ke, itu tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Bila itu tak menjadi masalah? Kerana perbuatan itu digalakkan dalam Islam. Malah setiap kali bila kita teringat tentang diri kita, kita perlu ada azam untuk memperbaiki diri kita. Tak boleh tunggu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka yang melakukan maksiat tetapi cepat-cepat taubat. Allah puji mereka yang lakukan perbuatan yang salah tapi cepat-cepat taubat. Bukan dilakukan salah itu Allah puji, tidak. Tapi Allah puji keinginan mereka tersebut itu untuk cepat-cepat taubat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang mana Allah SWT puji orang-orang yang apabila mereka melakukan keburukan, fa'alu fahishah, mereka melakukan keburukan, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka kerana melakukan maksiat. Apabila ini berlaku,
Apa kata Allah SWT tentang orang-orang yang Allah puji ini? Zakarullah. Zakarullah. Mereka itu cepat-cepat ingat Allah. Mereka tak delay. Fastaghfaru li dhunubihim. Maka mereka jangan cepat-cepat mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu delay. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keazaman itu perlu ada pada diri kita setiap kali apabila kita terkenangkan bahawasanya kita ini kurang melakukan sesuatu perkara yang baik, apatah lagi kalau kita ini melakukan perkara yang tak baik. Sama ada kita ini kurang lakukan perkara yang baik, aku kurang ibadat, aku kurang itu, aku kurang ini. Teringat, tanam azam, waktu tu juga. Jangan tunggu, tak apa nantilah malam ke besok ke nanti aku cuba fikirkan. Tak ada. Waktu itu tu juga. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran tadi. Ataupun dia melakukan perbuatan yang tak baik, maka cepat-cepat dia itu ingat Allah dan dia memperbaharui azam dia untuk tinggalkan perbuatan yang jahat tersebut dan fastaghfaru li dhunubihim, dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya. Jadi ini satu perkara yang sangat dituntut oleh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sentiasa kita ini memerhatikan diri kita. Ini azam ini untuk jadi hamba Allah yang lebih baik ini, yang tak perlu kita tunggu pada awal tahun ke akhir tahun ke atau bila-bila masa, yang perlu sentiasa ada dalam diri kita ini. Azam ini timbul hanya selepas kita lakukan satu perbuatan yang sangat-sangat dituntut oleh Islam. Apakah perbuatan tersebut itu? Perbuatan itu dinamakan sebagai muhasabah. Muhasabah. Apa tu muhasabah? Muhasabah ialah melakukan perhitungan terhadap diri sendiri. Kata orang putih, kata bahasa Inggeris, reflection of self. Kenang diri sendiri, nilai diri sendiri, hitung diri sendiri ini. Buat semacam penilaian terhadap kehidupan kita ini. Selama mana telah hidup di atas muka bumi ini, yang Allah berikan umur gini lama, apa yang telah aku buat? Apa yang telah aku isikan? Apa yang telah aku kurang lakukan? Apa yang aku belum lakukan? Dan bagaimana nanti pada masa akan datang? Ini muhasabah. Ini adalah titik tolak kepada apa? Kepada keazaman untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau tidak ada muhasabah, kalau tidak ada penilaian diri sendiri, maka kita tidak akan ada azam untuk lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Sebab kita rasa diri kita dah bagus. Tapi kalau kita nilai diri kita sendiri, aku dah hidup gini lama, berapa banyak aku buat ibadat ini A, berapa banyak aku buat ibadat B, sampai bila aku tak nak buat ibadat C? Kenapa aku tak boleh buat ibadat D? Kenapa aku masih lagi lakukan perbuatan buruk ini? A. Kenapa habit buruk B aku ni masih lagi berterusan? Kenapa aku kalah dengan sifat buruk C aku? Ini muhasabah yang perlu dilakukan setiap hari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah dijamin masuk syurga, walaupun dah dijamin masuk syurga, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tiap-tiap hari selepas solat asar, Sayyidina Umar lakukan muhasabah. Duduk, ini mengikut riwayat, Sayyidina Umar tanya dirinya sendiri, wahai Umar, kenapa engkau begini? Wahai Umar, bagaimana nanti kau nak jawab depan Tuhan? Wahai Umar, wahai Umar, wahai Umar. Tanya diri sendiri, dialog diri sendiri. Sebelum Allah hisab diri sendiri, Sayyidina Umar hisab dirinya sendiri. Jadi begitu juga kita. Itu Sayyidina Umar dah dijamin masuk syurga, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang kuburnya bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam makam Rasulullah SAW sendiri, menjadi bapa mertua kepada Rasulullah SAW. Itu pun lakukan muhasabah, tanya diri sendiri.
kita bagaimana tuan-tuan? Macam mana diri kita? Berapa kali kita persoalkan diri kita? Wahai fulan, wahai Firdaus, wahai Ali, kenapa aku gini? Kenapa engkau buat macam itu? Seolah-olah kita ni sedang berbicara dengan orang yang ketiga, dan orang yang ketiga tu adalah kita sebenarnya. Wahai fulan, kenapa engkau masih lagi malas? Wahai ini, kenapa? Ini namanya muhasabah. Bila kita lakukan sedemikian, mudah-mudahan terdetik dalam diri kita ini keinsafan. Keinsafan atas kekurangan diri kita. Keinsafan ke atas kelalaian diri kita. Keinsafan atas kekurangan persiapan kita untuk menghadapi hari penghisapan nanti. Hari yang mana semua amal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Atau kama qala, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan dunia ini memang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW sifatkan kehidupan dunia ini, ad-dunya hulwun khadirun. Dunia ini manis, hijau, memang sedap. Kita tak dituntut untuk tinggalkan dunia ini, tidak. Kita tidak dituntut untuk hidup susah-susah kat dunia ini, tidak. Allah berikan dunia ini untuk kita enjoy. Enjoylah. Allah SWT hatta sehingga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhak untuk mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, zinatallahi, yang Allah keluarkan perhiasan itu untuk hamba-hambanya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah tanya, katakanlah, siapa yang berhak untuk mengharamkan ini semua daripada hamba-hambanya? Kita hamba-hamba Allah. Tak ada siapa yang berhak untuk menghalang kita untuk menikmati dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surah tadi, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, perhiasan dunia ini, kenikmatannya semua ini adalah apa? Untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan juga untuk mereka yang tidak beriman. Khalisatan lahum yaumal qiyamah. Dan semua nikmat nanti hanya khusus Allah berikan kepada orang beriman yaumul qiyamah saja. Tapi dunia ini semua orang boleh kongsi. Siapa nak enjoy. Allah Ta'ala haram. Cuma Allah letakkan batasan. Perkara-perkara tertentu kamu jangan buat, jangan langgar. Itu je. Dan batasan yang Allah berikan ini, pengharaman yang Allah berikan ini jauh-jauh lebih sedikit daripada perkara yang Allah SWT halalkan untuk kita. Jadi Islam tak suruh kita untuk hidup susah. Islam tak suruh kita hidup dalam keadaan sedih. Islam tak suruh kita untuk kita tidak enjoy dunia ini. Enjoy. Tapi ingat bahawasanya ini semuanya tak kekal. Jangan sampai hati kita ini terikat dengan dunia. Nak tinggal rumah besar, silakan. Tapi kalau sampai hati ini terikat dengan perkara tersebut sampai tak ada masa untuk lakukan ibadat, tak ada masa untuk nak memperhambakan diri pada Allah, kurang masa untuk nak mempertingkatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ketika itu orang itu telah tenggelam dalam kenikmatan dunia. Dan ketika itulah dia itu cuai dengan matlamat sebenar kehidupan kat dunia ini. Jadi muhasabah ini bukan untuk kita tinggalkan dunia ini, tidak. Muhasabah ini adalah untuk kita fokuskan kepada akhirat kita.
Kerana tak perlu untuk orang kata tinggalkan dunia. Tak ada. Tak perlu cakap dengan orang lain, awak tinggalkan dunia lah, jangan mewah-mewah. Tak perlu. Sebab apa? Sebab nafsu ini memang mendorong kita kepada dunia. Tetapi muhasabah ini, untuk kita menilai, menghitung diri kita ini adalah untuk berikan fokus juga kepada akhirat. Kita dah terlalu banyak fokus kepada dunia. Siang malam fikir tentang dunia. Harta, duit, kerja, itu dan ini, banyak. Jadi bagaimana pula kehidupan kita di hari akhirat yang lebih penting? Syaitan akan terus buaikan kita dengan dunia. Maka kerana itu kita perlu muhasabah. Kita perlu perhitungkan diri kita. Kena bawa tumpuan kita kepada yang lebih penting lagi, iaitu apa? Hari akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan perintahkan kita untuk lakukan sedemikian. Apa ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memerhatikan apa yang dia siapkan untuk hari kemudian. Apa yang dia siapkan untuk esok hari. Esok hari di sini bukan maknanya besok, tukar tarikh besok, matahari terbit. Tidak, bukan itu. Kan itu semua kita siapkan. Yang dimasukkan esok hari ni, hari kemudian inilah hari akhirat. Hari akhirat Allah perintahkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap manusia perhatikan. Perhatikan. Ini nama dia muhasabah. Perhatikan apa yang jiwa itu atau orang itu persiapkan, telah kumpulkan untuk hari kemudian dia. Hari dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada manfaat harta dan juga anak-anak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sempurna, hati yang baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan kalau Allah jemput kita sekarang ini. Na'udzubillah, kita tak nak lah, sebab kita belum bersedia. Tapi kalau Allah jemput, agak-agaknya cukup tak persiapan kita? Cukup tak? Agak-agak cukup tak bekalan kita untuk menghadapi kehidupan yang lama di alam barzakh, keseorangan di alam barzakh? Agak-agak cukup tak amalan yang kita bawa untuk jadi teman kita apabila kita keseorangan nanti di alam barzakh yang gelap? Agak-agak cukup tak amalan kita untuk menerangi kubur kita? Kita fikirkan. Kita tak boleh cakap, oh tak, mati lagi lama lagi. Siapa boleh tentukan kematiannya bila? Oh, secara statistiknya saya akan mati mungkin lagi 10 tahun ke 20 tahun sebab saya masih lagi umur begini-begini. Kerana rakyat Singapura kebanyakannya meninggal dunia secara statistik umur 80 tahun, yang lelaki 80 tahun, yang perempuan 84 tahun. Itu secara statistik, secara lumrahnya. Tapi secara khususnya individu tertentu, tak ada orang tahu berapa ramai yang muda yang pergi. Berapa ramai doktor yang sihat tiba-tiba Allah berikan dia penyakit, dia tak tahu pun dia ada penyakit tersebut. Terus tak lama, terus meninggal. Ada seorang, saya kongsi sama sebagai pelajaran untuk kita semua, kerana saya kenal orang ni. Seorang Muslim, doktor,
pakar jantung. Masyhur. Ini cerita lama lah. Kepakarannya tu diperlukan di Singapura, di Brunei, di Malaysia. Memang terkenal dia, subhanallah. Dia banyak tolong orang jugalah. Jadi sampai dia tahu jantung, dia doktor pakar, maka dia tahu jaga kesihatan dia. Jaga makanan, bersenam. Dan dia tahu macam mana nak jagalah kehidupan dia tersebut. Tidur awal. Tak ada macam kita tidur pukul 11, 12 malam. Dia pukul 10, pukul 9 dah tidur. Bangun pagi, kerana dia tahu itu kesihatan, dia exercise dan sebagainya. Jaga kesihatan, betul-betul sihat. Subhanallah. Tak adalah badan dia sasa yang angkat besi. Tidak. Itu bukan orang sihat yang angkat besi itu. Itu badan dia sasa, tapi sihat dalam tersebut tu. Sampai masa waktu dia pencen. Hari terakhir dia pencen kat Singapura, Singapore General Hospital. Hari terakhir hospital sambut dia sebab dia pakar yang maknanya pakar rujuk lah, mengajar kat universiti dan sebagainya. Jadi buat majlis perpisahan untuk dia lah. Sebab lepas ni besok dia tidak lagi kerja dekat hospital. Dia nak rehat. Maknanya dia nak buatlah apa yang dia nak lah. Macam-macam hobi lah dia nak buat gitu. Nak merantau dunia ke apalah. Sihat, tak ada apa-apa. Tak ada orang tahu dia ada penyakit apa. Memang dia dah tiap-tiap tahun doktor kat hospital lagi. Tiap-tiap tahun cek darah, jantung dan sebagainya. Tak ada penyakit. Tua tu ialah badan lemas sedikit, lutut tu biasalah. Hari perpisahan dia, majlis tersebut habis, besok pagi dia rasa tak sedap badan. Dan doktor tahulah kalau tak sedap badan, something wrong. Dia pergi hospital, jumpa kawan dia. Dia kata, aku tak sedap badan, gini, aku punya tanda gini. Kau cuba cek. Kawan dia pun pakar juga. Okey, aku ambil darah kau. Okey, ambil darah lah. Memang nak ambil darah, nak cek. Sebab apa cek badan itu memang tak ada apa-apa. Ambil darah. Bila ambil darah, didapati bahawasanya, subhanallah, dia ada penyakit kanser yang sangat-sangat ganjil. Very rare. Jarang berlaku kanser ini. Kanser darah, saya tak tahu kanser apa, wallahualam, saya lupa. Tapi kanser yang mana kerana dia sangat jarang berlaku, very rare, tak ada ubat bagi kanser ini. Tak ada ubat. Kalau kanser lain, kanser limpa ke, kanser kidney ke, mungkin ada ubat dia lah, kemoterapi ke dan sebagainya. Tapi ni tak ada kanser. Maka kawan dia cakap, I'm very sorry. Dapatan kita, engkau ada kanser penyakit ini. Dia tahu kanser tu apa, dia terperanjat. Macam mana tiba-tiba boleh dapat? Sedangkan dia jaga. Dia jaga diri dia. Dan siapa yang terkena kanser ini, tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan. Maka kawan dia kata, kau tahu, kita tak nak cakap banyak, kau pun dah tahu berapa, I'm very sorry. Dan dia tahu penyakit dia tersebut dia tak akan lama. Baru selesai, tuan-tuan rahmati Allah. Baru selesai kerja. Baru nak memulakan kehidupan yang baru. Hobi dia, melancong atau sebagainya. Allah kasih. Siapa sangka? Kurang daripada 6 bulan, saya ziarah dia. Kerana dia kanser. Perutnya besar, kakinya besar, water retention, tak dia buat apa-apa. Dia pun tahu, dia doktor, pakar. Allah ambil. Tak sampai 6 bulan selepas, tak sampai setengah tahun daripada tarikh dia pencen, dia pergi menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka? Siapa sangka, tuan-tuan? Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawasanya kematian itu lebih dekat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, min syiraki na'li. Kematian itu lebih dekat daripada tapak selipar. Ini istilahnya orang Arab dahulu. Benda yang rapat dengan seseorang itu dikatakan macam tapak kasut dia. Kerana kita jalan mana-mana dengan kasut, dan kasut tu
rapat dengan kita punya tapak kaki. Jadi sesuatu yang kata rapat dengan kita itu kata orang Arab, dia seperti tapak kasut. Kata Rasulullah SAW, mati itu lebih dekat daripada tapak kasut. Anytime. Itu kalau Allah nak kasih penyakit. Kalau seseorang itu Allah SWT tentukan ditimpa musibah, siapa sangka? Na'udzubillah. Sihat, tiba-tiba kat mana aku ni? Alam barzakh. Kenapa? Accident. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tak boleh kata, oh nanti mati lagi lambat, tak apalah, nanti aku boleh fikirkan macam mana. Tak boleh. Kerana itu perlu muhasabah setiap masa. Kalau boleh setiap hari kita lakukan perhitungan diri kita. Kerana Allah SWT perintahkan sedemikian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memerhatikan apa yang telah siapkan untuk hari kemudian. Persoalannya ialah, masalahnya ialah, kita ni sibuk dengan dunia. Lagi-lagilah zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini yang dikatakan zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah. Zaman yang lebih melekakan manusia daripada zaman dahulu. Bagi generasi baru, mereka lebih leka dan cuai daripada generasi ibu bapa mereka. Hatta generasi ibu bapa sekarang ini pun terbawa-bawa dengan fitnah ini, sehingga cuai dan leka, sehingga rasakan masa tu tak ada sangat. Apa dia fitnah ini? Ini fitnah dinamakan sebagai fitnah social media, fitnah internet, fitnah informasi yang banyak, ledakan informasi zaman sekarang ini. Bayangkan datuk nenek moyang kita dahulu tinggal pada zaman yang mana kalau nak ada berita, nak tahu berita tentang dunia, kena baca surat khabar. Itu pun kalau surat khabar ada. Kalau surat khabar tak ada, tak tahu apa cerita berlaku. Orang sampaikan begitu saja. Sampai pada masuk maghrib, solat, lepas tu nak buka televisyen, televisyen tak ada. Radio tak ada. Apa nak isi? Aktiviti-aktiviti yang mereka isikan lebih manfaat. Baca Quran, berzikir, berinteraksi dengan keluarga, makan bersama, masuk waktu isyak. Lepas waktu isyak, solat, apa nak buat lagi? Tidur. Tak ada apa-apa. Tidur kerana dah tidur awal, bangun awal. Bangun pukul apa? Bangun sebelum subuh. Untuk apa? Untuk tahajud, untuk solat. Lagi-lagi kalau keadaan yang mana tidak ada elektrik, pakai lampu colok. Maka lampu colok itulah digunakan kalau ada Quran, baca Quran. Kalau tidak dia berzikir, kalau tidak dia solat, tunggu masuk subuh. Kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Tapi kemudian manusia dihimpitkan dengan apa? Dengan ledakan informasi. Timbul pula televisyen. Maka disibukkan dengan televisyen. Televisyen orang tengok pun, ni channel gini. Dulu 2 channel, 3 channel. Channel tak tahulah, SBC dululah. Channel 5, channel 8. Kemudian tambah pula macam-macam channel ada, kabel television. Sekarang subhanallah, bukan setakat kabel television, awak nak tengok movie apa pun, bila-bila masa pun, tengah malam pukul 3 pagi pun silakan boleh tengok. Nak dengar apa, anytime buka internet. Nak tahu apa berlaku, tak payah surat khabar, buka handphone saja. Semua handphone dah masuk internet. Masya Allah. 20 tahun yang lepas, tahun 2000, tak lama, tahun 2000, tak ada orang terfikir yang setiap manusia ini, setiap kalau penduduk Singapura ini, setiap orang
ada handphone yang boleh masuk internet. Tak pernah terfikir. Paling-paling orang SMS saja. 20 tahun kemudian, sekarang 2022 dan seterusnya, internet. Bahkan kalau 10 tahun lepas 2010 internet masuk, tapi lambat nak masuk. Orang tengok oh data lah apa. Sekarang laju, tak ada had. Orang nak tengok movie melalui handphone, download aja. Semua dah dimudahkan. Apabila semua ini dah ada, maka subhanallah, kehidupan kita ini tanpa kita sedar tak sadar, generasi anak-anak kita, generasi kita, hatta kita pun dah terbawa bersama. Masa kita habis dengan benda-benda seperti ini. Kita tak sadar masa kita itu banyak habis di depan gadget seperti ini. Handphone, internet, apa nama, komputer, dan apa jua macam-macam, apa dikatakan, bukan software lah, social media yang orang ada. Sampai tak tergambar nama dia apa. Orang nak tengok video, orang tengok YouTube. Orang nak tengok, nak tahu cerita orang lain, nak gosip pasal orang lain, nak mengumpat pasal orang lain, nak fitnah orang lain, nak baca fitnah orang, nak tahu hal kehidupan orang, buka social media, buka Facebook. Nak tahu apa dia ni buat, nak tahu apa dia ni buat, agar kita ini hentam dia ke, atau kita ni puji dia ke, atau kita nak follow dia ke, buka Instagram. Nak tengok manusia buat jadi macam budak-budak, orang dewasa macam budak-budak, terkinja, tergulik sana, terpekik situ, buat benda-benda yang bodoh, rakam kebodohan dia, naikkan kat dalam video kat internet, buka TikTok. Ini keadaan sekarang. Ini keadaan manusia sekarang. Kalau dibawa hidup seseorang yang tinggal pada tahun 1950-an ataupun 1900 lah, dia kata kau tengok keadaan manusia pada tahun 2022, saya pasti mereka akan giling kepala. Kenapa mereka giling kepala? Kerana mereka lihat rupanya manusia jadi makin bodoh, manusia jadi makin tak pandai. Orang dahulu umur 30-40, maknanya mereka itu seorang yang matang, yang tahu apa nak buat kat dunia ini dalam kehidupan dia. Tapi zaman sekarang umur 30-40, kadang-kadang kelakuan macam budak-budak. Jadi kebudak-budakan. Kenapa? Kerana fitnah ini yang menggalakkan manusia lakukan perbuatan yang bodoh agar orang lain ketawa. Orang lain ketawa. Kenapa nak orang lain ketawa? Supaya orang boleh share, orang boleh like, orang boleh suka, dan mungkin dia dapat duit. Jadi dia buat perbuatan yang menyebabkan orang lain kalau lihat ni perbuatan bodoh, orang ketawa. Kenapa nak memperbodohkan diri sendiri? Tak sadar, ni fitnah. Jadi masa kita ini yang Allah berikan, yang orang dahulu dapat isikan dengan macam-macam perkara yang bermanfaat, dengan ilmu, dengan persiapan untuk hari akhirat, dengan interaksi dengan keluarga. Tapi sekarang masa ini telah direbut oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Kita hayal dan leka. Seseorang yang buka Instagram, yang buka Facebook, yang buka TikTok, percayalah, dan ini adalah hasil kajian pakar psikologisme, dia akan menjadi ketagih. Dia akan terus scroll dan scroll. Dia tak boleh berhenti scroll. Kalau cakap berhenti scroll, berhentilah, stop lah. Okey, tapi masih lagi nak. Kenapa ini? Ini dah diganggu. Kerana apa? Kerana telah dibuat kajian, manusia ini secara lumrahnya ingin tahu. Kita ada sifat ingin tahu, curiosity. Jadi kita suka nak tahu. Bila dicipta
alat macam ataupun ini aplikasi Facebook, Instagram apa, mereka mempergunakan kelemahan manusia ini. Mereka gunakan, ini bukan sebarang orang, dia pakar psikologi, mereka belajar dan mereka tahu. Mereka gunakan ini untuk apa? Untuk supaya manusia lebih ketagih, addiktif. Di scroll. Lagi banyak scroll tersebut, lagi banyak tengok, maka lagi banyak nanti diorang boleh keluarkan advertisement. Lagi banyak keluarkan advertisement, maka diorang lagi banyak dapat duit. Kita jadi mangsa. Orang kata, saya tak kasih 1 sen pun dengan Facebook, saya tak kasih 1 sen pun dengan Instagram. Apa yang saya kasih dia untung? Awak tak perlu kasih dia duit. Dengan awak scroll tu, awak akan berikan kepada company-company besar ini data bahawasanya banyak orang lihat, maka kalau orang nak letak advertisement, dia akan charge banyak kepada orang syarikat nak letak advertisement tersebut. Itu lepas tu dia ambil. Dia tak charge kita apa-apa, tapi dia ambil duit daripada orang. Maka syarikat seperti Facebook sebagai contoh, TikTok, kaya raya, 20 bilion, 30 bilion harta mereka, 40 bilion. Daripada mana datang tu? Siapa jadi mangsa? Kita. Oh, saya tak keluarkan 1 sen apa, tapi kita ini, awak tak keluar 1 sen apa, tapi awak telah korbankan masa awak yang berharga yang tak akan kembali. Duit pergi boleh cari, duit hilang kita boleh gantikan, barang yang rosak kita boleh gantikan. Masa yang telah pergi, siapa yang boleh tarik balik? Dan masa terus bergerak, umur terus bertambah. Baru setahun lepas 1443, sekarang 1444. Dan tak lama lagi kita akan tukar nombor 2023. Tengok je, kejam kelip 2023. Baru orang Islam di Singapura ini dan Malaysia bergembira kerana sambut raya, dah tak ada restriction, boleh pergi Malaysia dan sebagainya. Baru rasa kegembiraan. Dah berapa bulan dah? Itu bulan 9 ikut kepada tahun hijrah. Bulan Ramadan bulan yang ke-9, bulan Syawal bulan yang ke-10. Sekarang dah masuk bulan Muharram, tahun yang baru. Sekejap berlalu, tak sadar. Ini scroll dan sebagainya, masa kita habis. Ya, manusia tak sadar. Jadi kita kena muhasabah diri kita ni. Kita kena kaji, apa yang telah aku habiskan masa aku ni? Kenapa aku jadi macam gini? Kenapa aku nak tahu pasal hal keadaan manusia, hal orang tua? Dia tak tahu, dia tak ada kena dengan aku pun. Yang aku nak tahu sibuk pasal kehidupan dia ke, dia gitu ke, dia gini. Buat apa? Adakah nanti aku akan dipersoalkan tentang dia, atau dia akan dipersoalkan tentang aku? Tidak. Tapi dengan aku kepo kehidupan dia, takut-takut nanti Allah tanya kepada aku, kenapa engkau kepo kehidupan orang tu? Adakah engkau tanggungjawab atas kehidupan dia? Adakah kau beri rezeki pada dia? Tak ada. Oh, saja nak tahu, kepo begitu saja. Haram. Ini nama dia apa? Ini nama dia nak mengambil tahu tentang hal orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda keislaman yang baik dalam diri seseorang itu, dia itu tinggalkan perkara yang tak ada kena mengena dengan dia. Not of my concern. Buat apa saya nak tahu? Ini pasal lah. Kerana apabila kita nak tahu, kita akan terus terperangkap. Jadi kita kena muhasabah, tuan-tuan. Kita kena nilai dahulu kehidupan kita, baru kita tanam azam. Manakah kekurangan kita? Manakah perkara-perkara yang perlu kita pertingkatkan? Dan bagaimana kita nak pertingkatkan? Itu azam. Bila nak lakukan muhasabah ini, saya katakan tadi setiap hari. Tapi bila? Anytime yang kita rasa kita nak lakukan muhasabah. Kalau seseorang tu sesuai nak lakukan selepas solat asar seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, silakan. Kalau seseorang tu nak lakukan selepas solat subuh, silakan. Duduk diam, tafakkur. Duduk diam, tafakkur, fikir. Ini
kurang dalam diri kita. Duduk diam, tafakur, fikir. Kita dan diri kita saja. Kita perlu, dikatakan kata orang English atau kata orang sekarang ini, me time. I want my me time. Time for me. Apa maksud time for me? Dia cakap untuk saya enjoy. Itu very superficial. Itu very low level. Me time, waktu untuk aku ini sebenarnya lebih kepada apa? Muhasabah, tafakur. Aku dah hidup berapa lama? Daripada tahun ini ke tahun ini apa yang aku buat? Tahun ini ke tahun ini aku buat. Dekad yang lalu apa telah buat? From 2010, daripada 2010 sehingga 2020, apa aku isikan masa aku? Daripada 2000 sampai 2010, apa yang aku isikan masa aku? Apakah perkara-perkara yang telah aku lakukan? Tak boleh kehidupan tu macam pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, anak dah besar bekerja. Itu rutin. Tapi apa yang aku isikan tersebut tu? Baru kita menilai akan datang macam mana aku nak buat. Jadi tafakur tu penting. Kalau tak boleh buat, sekurang-kurangnya sebelum kita tidur. Sebelum tidur tersebut itu, kita menilai diri kita sendiri. Hari ini, sepanjang hari ini apa yang telah aku buat? Daripada pagi, tuan-tuan, hari Sabtu ini, hari pertama Muharram, selepas kita bangun waktu subuh, apa yang aku buat? Apa benda-benda yang manfaat yang telah aku buat? Bagaimana aku sisirkan masa aku? Daripada waktu pagi aku bangun, apa aku buat sampai pukul 9 pagi, 10 pagi, sampai tengah hari apa aku buat? Daripada tengah hari sampai kepada zuhur, kepada asar apa aku buat? Daripada asar kepada maghrib apa aku buat? Kadang-kadang benda tu rutin, benda-benda tu biasa, tak jadi masalah. Tapi sekurang-kurangnya bila kita latih diri kita untuk kita imbas kembali aktiviti kita pada hari tersebut, ini akan menjadikan perbuatan muhasabah, menilai diri sendiri, satu benda yang semula jadi dalam diri kita. Akan sentiasa kita akan menilai diri kita. Bukan setakat apa telah kita lakukan pada hari ini, tapi kita akan imbas sekali seminggu yang lepas, Isnin sampai, daripada Ahad lepas sampai kepada semalam Jumaat, apa yang telah aku isikan. Tengok diary dan sebagainya, fikir kembali, imbas kembali. Itu akan menjadi habit. Dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan seseorang tu bila setiap hari sebelum tidur atau waktu nak tidur, dia fikir kembali, apa yang telah aku buat. Kemudian bila dah tahu apa nak buat, apa kekurangan dia, maka baru dia boleh buat perancangan keesokan, apa aku nak buat. Aku kurang gini, aku gini, maka aku tanam azam, esok insya-Allah aku tak nak ulang kesilapan aku ini. Aku tak nak ulang perbuatan aku yang sia-sia tersebut. Aku nak lakukan perkara-perkara begini, kerana matlamat kita adalah kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di hari akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan untuk sedemikian kita kena jujur pada diri kita. Jujur apa? Jujur bahawasanya ada perbuatan-perbuatan kita yang kalau kita menilai, dia tidak membawa manfaat yang banyak pada diri kita. Dia hanya membawa kenikmatan saja, kegembiraan, keseronokan. Adakah salah mencari keseronokan, kegembiraan? Tidak salah. Tapi yang salahnya kalau dia itu berlebih-lebihan. Itu yang salah. Kita mencari keseronokan, kegembiraan apabila kita nak tenangkan diri kita. Kita nak, lepas kita menghadapi satu perkara yang memenatkan diri kita, kita nak tenang, kita nak rehat, kita nak relax, ya silakan. Tapi kalau keseronokan, aktiviti keseronokan dan kegembiraan itu menjadi fokus utama diri kita dalam hari tersebut, itu yang kita perhatikan, itu yang kita nak buat. Seperti orang kata, setiap hari saya kena buka Facebook, saya kena tengok apa orang buat, scroll terus, saya tengok IG setiap pagi. Bangun pagi dia tengok TikTok, bangun pagi dia tengok message dekat dia punya FB, bangun pagi dia tengok apa yang orang komen dekat YouTube dia lah, apa dan sebagainya. Kalau itulah tumpuannya, maka dia telah gagal. Kenapa gagal? Kerana dia gagal untuk melihat hakikat sebenar kehidupan ini.
Hakikat sebenar kehidupan ini bukan untuk melayan kerenah-kerenah manusia seperti ini. Manusia akan terus komen. Hakikat kehidupan kedua ini bukan untuk nak entertain manusia. Kerana manusia boleh cari entertainment di tempat lain. Kenapa kita mesti berkorban untuk tu? Oh, saya buat ni kerana saya nak duit. Okey. Berapa banyak duit awak nak? Adakah sama nilai dengan masa yang telah awak korbankan? Kalau itulah matlamat dia, setiap pagi, setiap hari perlu buat gini yang tak ada manfaat banyak pada akhirat, maka dia telah gagal melihat hakikat kehidupan. Kerana hakikat kehidupan ini adalah apa? Persiapan untuk hari akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa memerhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari akhirat. Wattaqullah, kata Allah SWT, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Kita kerjakan, baik dan buruk, Allah SWT mengetahui. Semuanya dicatat oleh Raqib dan juga Atid, malaikat yang mencatat perbuatan kita. Semuanya akan kita baca ke akhirat nanti. Apa yang kita nak baca nanti? Apa nak baca, tuan-tuan? Apa kandungan buku kita yang kita nak baca apabila kita berdiri di padang mahsyar nanti? Ini buku ni masih lagi dalam penulisan. Dia belum lagi tutup. Ceritanya belum lagi habis. Kita menentukan kandungan buku yang akan kita baca ini. Kandungan buku yang akan diberikan kepada kita di hari akhirat nanti. Kita, amalan kita. Allah SWT berfirman apa? Wa kulla insanin, dalam surah Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia kami telah tetapkan dia punya nasibnya, qada dan qadarnya, perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Dan nanti pada hari kiamat kami akan keluarkan kitab mereka, tulisan mereka. Ini kita punya kitab. Yalqahu mansyura. Kitab kita ini akan datang kepada kita dalam keadaan berterbangan. Tak ada kata saya nak ambil kitab, tak. Akan datang kitab tu berterbangan. Dia akan tahu siapa yang mempunyai kitab tu. Kitab kita akan datang kepada kita. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dapat kitabnya daripada berterbangan daripada hadapannya atau daripada sebelah kanannya, maka itu petanda baik, insya-Allah dia tu ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kitab tu datang berterbangan dari sebelah kiri dia atau belakang dia, itu petanda buruk, dia itu mungkin ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan direction dia datang tersebut tu bergantung kepada kita. Apa yang kita nak isikan sekarang ini. Kemudian kata Allah SWT, Iqra' kitabak. Iqra' kitabak. Kamu baca sendiri wahai setiap manusia kitab kamu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri yang hitung. Tak perlu malaikat hitungkan untuk engkau. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat hidayat, maka dia tu dapat hidayat untuk diri dia. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka dia sesat untuk diri dia sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan setiap seseorang yang lakukan dosa, dia tidak tanggung dosa yang lain. Kita tanggung dosa kita sendiri. Kita tak boleh salahkan. Oh saya tengok TikTok sebab apa, content provider tu buat gini, dia buat benda yang merepek, maka saya tengok. Tak boleh salahkan dia. Dia tak paksa awak tengok. Yang awak nak tengok tu kenapa? Oh ni syaitan, iblis yang dia gini. Tak boleh salahkan juga. Syaitan akan jawab balik. Syaitan akan berkata kepada manusia pada hari tersebut. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Ar-Ra'd.
Wa qala syaitanu, dan syaitan akan berkata, lamma qudiyal amr, apabila telah diputuskan semuanya, yang ahli syurga, ahli neraka, maka syaitan, iblis akan sama-sama dengan ahli neraka tunggu untuk dicampakkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata syaitan kepada ahli neraka ni semua ni, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah beri janji kepada kamu semua dengan janji yang benar. Kalau makna apa janji benar? Kalau kamu taat, kamu masuk syurga. Kalau kamu buat maksiat, kamu masuk neraka. Itu janji Allah yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun juga beri janji kepada kamu, wahai manusia ahli neraka. Aku juga beri janji. Apa janji syaitan? Buatlah, enjoy, don't worry. Allah akan ampunkan dosa. Ataupun tak ada punishment ke akhirat lagi ni dan sebagainya. Fa akhlaftukum, kata syaitan. Tapi aku mungkiri janji aku. Empty promise, wahai ahli neraka. Kata syaitan kepada ahli neraka. Ini Allah berikan kepada kita dialog ini agar kita ini ambil pelajaran dan iktibar. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita dengar dialog ini daripada syaitan di padang mahsyar. Syaitan lepaskan diri. Fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku, kata syaitan, tak ada kuasa sebenarnya atas kamu, wahai manusia. I got no power. Ni orang percaya, oh ini syaitan dapat rasuk lah, jin lah, apa. No. Syaitan sebenarnya tak ada apa-apa kuasa atas diri kita. Syaitan dah mengaku ke akhirat. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa atas kamu. Aku tak dipaksa kamu. Melainkan aku hanya da'autukum. Aku hanya panggil saja, goda saja, jemput saja, tipu saja. Fastajabtum li, tapi kamu yang bodoh ikut apa pasal? Aku tak paksa. Aku cuma cakap begini bagus ini tau. Ini tengok inilah bagus. Kalau tak nak buat, syaitan tak boleh paksa kita untuk buat. Tapi kita yang sendiri yang jawab panggilan syaitan, seruan syaitan, dakwah syaitan. Ni syaitan cakap, fastajabtum li. Kamu yang ikut aku punya cakap. Buat apa? Kenapa? Fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan ke akhirat nanti. Jangan kau, wahai manusia, salahkan aku. Syaitan lepaskan tangan. Ni bukan salah syaitan. Oh, syaitan jahat. Syaitan cakap, oh, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkan diri kamu sendiri. Siapa suruh kamu ikut aku? Aku tak paksa. Yang kau ikut pasal? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kamu tak boleh tolong aku pun tak boleh tolong kau sekarang. Semuanya dalam neraka. Sekarang aku lepas diri daripada apa yang telah kamu lakukan. Tu jahatnya syaitan. Memang dia jahat, kan dia turun masuk neraka, tapi yang kita ni nak ikut dia apa sahaja. Kerana itu Allah SWT tak zalimi kita. Bila seseorang capak dalam neraka kerana perbuatan dia, yang ikut perkataan ataupun dakwah daripada syaitan. Jadi Allah SWT kata di akhirat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang yang berdosa, dia tidak akan tanggung dosa orang yang lain. Dia tanggung dosa dia sendiri. Tak boleh salahkan orang lain. Menyesal diri. Jadi biarlah kita menyesal sekarang daripada kita menyesal kemudian. Sesal, kata pepatah Melayu, sesal sekarang pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kita muhasabah diri kita, kita pertingkatkan diri kita, kita tengok apakah kekurangan diri kita sebelum nanti Allah SWT menghisap kita, dan waktu tersebut tak ada peluang untuk kita mempertingkatkan diri kita lagi. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi pada malam ini. Semoga menjadi peringatan kepada kita semua sempena dengan tahun baru hijrah ini. Semoga tahun ini menyaksikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Semoga tahun baru ini menjadikan kita orang yang lebih berazam untuk mempertingkatkan diri kita, ibadat kita, amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga tahun baru ini adalah lebih baik daripada tahun yang lepas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang telah meninggalkan kita. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tersebut Allah SWT merahmati mereka dan merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyatis salihah wa kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.